Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, juga pembuat yang juga dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kepanjatan kepada Allah SWT. Karena pagi ini kita masih lagi dikekalkan Allah dalam keadaan bernyaman. Masih lagi Allah bagi peluang kita untuk menambah lagi bekalan yang kita bawa balik ke kampung kita yang di akhirat. Mudah-mudahan dengan itu kita akan bersedia untuk kehidupan selepas ini. Karena kita hidup ni bukan kali lagi, ada hidup lagi mana? Ya. Kita akan hidup dua kali, mati sekali. Supaya ini kita akan mati, akan hidup balik. Mati itu hidup balik. Ya, Allah dah khabar kepada kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Cakap Kristiannya, cakap Melayunya, bagaimana kamu boleh kufur dengan Allah Taala sedangkan kamu dulu mati, mulai mati, artinya mati. Apa maksudnya? Kamu nak hidup kamu, kami hidup, kami dan akan mati kamu balik. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kamu, dah mati itu dihidupkan balik. Summa ilaihi turja'un, dan kamu akan di hadapan akan kembali kepada Aku, kepada Allah. Ya? Summa ilaihi, padanya lah kamu akan dikembalikan. Di mananya kita akan berjumpa balik dengan Allah SWT, ya? Hidup balik untuk menerima balasan dari apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Kalau baik akan dibalas dengan kebaikan, kalau jahat akan dibalas dengan samsara dan siksa. Jadi ulang kita ikut kehendak kita. Nak syurga di jalan ke syurga, nak bahagia di jalan bahagia, nak gembira di jalan gembira, nak menderita di jalan menderita, nak siksa di jalan siksa, nak samsara di jalan samsara. Ya, Allah dah kamu dalam Quran, ya. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura
Sesungguhnya kami tunjuk kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. So up to you. Pulang kepada kamu. Nak jadi orang syukur di jalannya, beriman dan beramal saleh. Nak jadi orang kufur di jalannya, engkar dan maksiat. Jadi orang kufur. Pulang kepada kita. Kita diberi pilihan oleh Allah SWT. Jadi mari kita sama-sama bersedia untuk kehidupan selepas ini. Hanya kita bukan hidup ini ada. Maka kita hidup balik menandakan keadilan Allah Taala. Kalau tidak, Allah itu tak adil lah. Kalau tak ada dibalas balik, tak adil kan? Ada orang yang kerja tak ada buat baik langsung, jahat lagi, mencuri lah, merampak lah, membunuh lah. Bila mati-mati terus dia tidak dibalas, tidak didakwa, tidak ditunjukkan balik perbuatan dia. Mana dia untung lah benda ni. Mencuri tak ada kena apa-apa, merampak tak ada apa-apa hukuman, merogol tak ada apa-apa balasan. Untung dia dalam benda ni, buat jahat tak ada apa-apa. Itu satu. Yang kedua, ada orang yang buat baik dalam dunia ni. Mayang tak tinggal, puasa adil, berzakat adil, sedekah adil, buat baik, tak pernah buat sesuatu yang dimurkai Allah. Kalau dia mati terus, dia tak dibalas. Kebaikan yang tidak diberi ganjaran, maknanya wakil dalam dunia. Orang minum arak, dia tak minum arak. Orang menari, dia tak menari. Orang zina, dia tak berzina. Orang sonok, dia tak sonok. Di akhirat itu tak ada apa ganjarannya. Rugi lah. Kalau rugi maknanya Allah tak ada lah. Yang pertama itu untung Allah tak ada juga. Nandakan Allah tak ada. Nak menunjuk kepada kita keadilan Allah Ta'ala, Allah balas balik. Jadi Allah sediakan syurga dan neraka. Syurga untuk orang yang buat baik, orang yang beriman dan beramal saleh. Wallazina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu kalau buat baik. Kalau buat jahat, Allah sediakan tempat untuk orang jahat. Neraka namanya. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka yang kufur, yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang diberi masukkan di dalam neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Neraka itu tempat siksa. Tak ada keseronokan, tak ada ketenangan. Tempat siksa dia, menderita kemenangan dia. Syurga tempat gembira. Tak ada risau, tak ada bimbang, tak ada takut, tak ada sedih. Dipilih mana tak? Jadi ada peluang kita ni. Tanda satu bakti kita ni gunakan untuk kebaikan. Baik, untuk pagi ni kita sambung pembacaan kita. Bang mana? Kalau saya bahagian muamalah, betul? Betul? Melazimkan qanaah, ya tu? Ya? Okey. Tanda apa letak ini aja kan? Muka surat tak tulis. Sudah tak tahu yang mana satu. Baik, tajuk kita pagi ini melazimkan qanaah dan meninggalkan israf. Qanaah artinya merasakan pandai dengan apa yang ada. Itu namanya qanaah. Cukuplah apa yang ada. Alhamdulillah Allah bagi aku macam ni. Alhamdulillah. Itu namanya qanaah. Merasakan cukup dengan apa yang Allah anugerah kepada kita. Israf artinya apa? Melampaui batas. Tak cukup saja. Nak lagi. Itu namanya israf, ya. Jadi meninggalkan israf. Hendaklah hidup dengan sifat qanaah, melazimkan qanaah. Ya. Pada pendapatku, ni apa? Pengarang kitab ni lah, ya. Abdullah Al-Haddad, ya. Pengarang kitab. Pada pendapatku, ya. Barang siapa
ingin warang, apa tu warang? Berkobar, bercoba, pakai lidah itu warang kan? Tak tentu. Warang maksudnya menjalankan perintah Allah sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah sungguh-sungguh. Itu namanya warang. Istilah yang sebenarnya meninggalkan sesuatu yang halal kerana takut jadi haram. Itu namanya warang. Benda itu halal, tapi tinggalkan. Takut haram. Takut ada najis dan sebagainya. Itu orang warang. Yang tadi cerita apa-apa, buat dia lantak, buat dia kira, itu bukan warang. Itu namanya lawan warang kan? Lawan warang kan? Wakrang. Lawan warang, wakrang. Nak jadi warang itu kena ikut ya. Pada pendapatku barang siapa yang ingin warang, nak jadi orang warang, nak jadi orang yang sentiasa sungguh-sungguh komited menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu orang warang ya. Dan memelihara diri dari memilih hanya yang halal semata-mata. Memelihara diri serta memilih hanya yang halal semata-mata. Kalau nak jadi warang, lakukan diri itu. Jangan buat yang haram, jangan buat yang makruh, jangan buat yang Allah benci. Dan buat apa yang Allah perintahkan saja. Yang halal saja, yang dapat pahala, yang ada faedah saja buatnya. Itu orang warang. Semata-mata. Maka hendaklah ia bersifat qanaah. Sifatnya yang betul-betul mesti qanaah. Mesti merasakan cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Pagi ini dapat kalau tanya, cukup dari itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur dengan apa yang Allah beri pada dia. Nikmat yang Allah beri pada dia itu syukur. Itu namanya qanaah. Walaupun sikit. Walaupun tak sempurna, tapi rasa cukup. Itu namanya qanaah. Mesti bersifat qanaah. Memadai dengan yang ada. Itu qanaah artinya. Memadai dengan yang ada. Dan dari harta benda, sama ada harta benda, cukup lagi gelang sesuatu boleh gila. Itu pun gelang plastik, ada apa lagi gelang ada gila qanaah tu. Yang tak ada qanaah tu namanya israf. Artinya nak lagi, dah ada gelang nak rantai, dah ada rantai nak beli, nak cincin, dah ada cincin macam-macam tak. Cincin berjalan dah ada 5 jam cincin dah ada. Lagi nak kijong pula cincin lagi tu. Dah berapa-apa itu namanya israf. Melampaui batas. Kita nak qanaah. Memadai dengan yang ada dari harta benda dunia ni. Kerana di dunia ni pada perbezaan pun. Ada perbezaan. Gelang perbezaan pakai. Nampak cantik tengah pakai. Tak pernah mati. Tinggal dia. Hantar itu juga. Duit itu juga. Dalam bank tu. Berjuta-juta. Sudah mati tinggal. Jadi sebab itu dunia ni mata benda yang menipu daya. Itu dunia ni. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Al-Quran. Dan tidak ada kehidupan di dunia ni melainkan mata benda yang menipu daya. Sebab itu siapa kejar dunia tinggal akhirat, dia akan tertipu. Dia terkendak dua-dua. Dunia benda, akhirat benda. Tapi jangan tinggalkan akhirat. Yang penting antara dunia dan akhirat ni, akhirat lebih penting. Jadi kita kejar akhirat, dunia akan datang sendiri. Cari sebanyak-banyak pahala, dunia tu mesti akan datang. Jangan takut. Melampau roh rezeki datang. Karena Allah dah kasihkan dia. Dia kejar akhirat, Allah kasihkan dia. Bila kasihkan dia, semua Allah bagi berkat. Semua Allah bantu. Dunia akan datang sendiri. Kekayaan akan datang sendiri. Tak ada cari ada. Rezeki akan datang sendiri. Ini Allah janji ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan selesaikan masalah dia. Apa saja masalahnya, Allah penyelesaikan.
Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada rezeki begitu kan. Nak takwa. Kerja akhirat dulu. Dunia ngasih dia datang. Ya, coba tengok ulama-ulama dalam dunia ni. Mana yang ada mendetik satu? Mana yang duduk tepi jalan? Mohon bohong ada. Tolong kami, bantu kami ulama mendetik satu. Ada pernah cuba? Ada pernah cuba ulama itu? Tengok ulama-ulama yang ada dalam dunia ni. Tengok Ustaz Abdul Somad. Ada minta sedekah? Datang pun bukan yang sikap. Datang ni apa? Nak kau kobang. Itu Ustaz Abdul Somad. Saya pernah datang pengajian dia. Dia ceramah di Pengkalan Pego. Subuh. Punya lah ramai awaknya. Ya Allah, saya ingat tak kawan 20,000 nak jalan ni tak boleh. Kalau laju jalan orang depan. Punya lah ramai awaknya. Ada. Takkan dia bagi orang-orang bagi dia sekarang itu RM20. Banyak tapi Indonesia dengar. Tak tahu berapa ribu bagi. Dia kan minta pun. Bukan dia bagi syarat pun. Tapi orang tu tahu lah. Dunia akan datang sendiri. Tapi dia datang betul-betul kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Punya ramai. Saya pun terfikir lagi. Kenapa pengajar tentang ramai orang betul? Dan pengajar yang ramai. 5 orang, 6 orang. Dia ngajar. Bukan berkepit orang. Tapi kan kualiti pula. Dia ngajar macam mana, saya ngajar macam mana. Kualiti saja ni orang tak pernah tengok. Tak apa. Dia hebat. Jadi dunia ni datang sendiri. Nak mesej nak sampai pada tujuan membalik tu. Bila kita kerja akhirat, dunia akan datang sendiri. Jangan takut pada dunia. Kita qanaah akan datang lagi datang. Allah janji ni, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu syukur dengan nikmat aku akan bertambah lagi nikmat tu. Yang ditambah tu bukan bilangan dia, tapi ditambah keberkatan. Dapat berkat. Tapi kalau kamu kufur, jaga. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu kufur, kamu salah guna, kamu ingkar dengan perintah aku, adalah aku amat pedih sekali. Kira Allah janji tu. Itu nak ada sifat qanaah ni. Yang ada merasa memadai dengan yang ada dari harta benda dunia ni. Apa saja harta benda dunia ni, tanah ke, kebun ke, pokok ke, buah-buahan ke, apa saja cukupnya ada. Dan hendaklah cenderung kepada yang sedikit daripadanya. Tidak israf. Israf punya boros. Salah guna. Melampaui batas. Yang namanya israf. Tidak israf. Tidak berlebih-lebihan. Dan tidak melampaui mencintai syahwatnya. Tidak ikut hawa nafsu. Nafsu ni kalau dia peringkat amarah, dia kuatnya jahat dia. Nafsu ada 7 contoh yang membuat 7 peringkat. Yang pertama namanya nafsu amarah. Yang kedua namanya nafsu lawamah. Yang ketiga namanya nafsu mulhimah. Dapat ilham. Yang keempat namanya mutmainnah. Yang kelima namanya radiyah. Yang keenam namanya mardiyah. Dan yang ketujuh namanya kamilah. Nafsu kita yang mana? Kalau masih amarah lagi, sudah sering buat jahat. Ngajak orang buat jahat. Dia buat jahat, nak ngajak orang lain buat jahat. Itu lebih nafsu amarah. Allah kata Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu amarah itu sudah sering mengajak kepada kejahatan. Itu kalau amarah. Yang kedua lawamah. Lawamah ni ketikanya baik, rajin, taat. Ada ketikanya udah balik menjalankan larangan Allah. Buat juga itu lawamah, turun naik. Ada kalinya rajin, ada kalinya malas, ada kalinya sungguh-sungguh dia beribadat, ada kalinya culah anak ibadat. Itu lawamah.
Yang tiga mulhimah. Mulhimah itu tetap. Ngaji tetap, mayang tetap, nutup aurat tetap, semua tetap, baca Quran tetap, selawat tetap, zikir tetap, rajin. Tapi hatinya tak seronok. Tetap luaran saja. Dalam hati tak ada. Itu mulhimah ya. Apa ilham. Hati masih teringat maksiat juga. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepadanya perkara-perkara yang jujur itu perkara yang jahat, perkara yang maksiat dan ketakwaan. Dia diilham dalam nak buat baik pada dan buat jahat pada. Itu namanya mulhimah. Masih baik lagi. Yang keempat, ini baru dia selamat, garanti selamat, yaitu mutmainnah. Mutmainnah sudah tenang, ya. Kalau kita lawan nafsu mutmainnah tu ada surga, Allah janjikan surga, ya. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah, ya. Wahai orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, atau tafsir yang lain, wahai jiwa-jiwa yang tenang aja, tak ada bersabut. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Allah kira aku sebagai hamba-hamba dia. Bila Allah kira aku sebagai hamba-hamba apa? Wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurga. Itu kalau mutmainnah, ada lagi itu lagi hebatlah. Radiyah, ini diredha dengan Allah. Apa saja Allah datang kepada dia diredha. Hati benda takut, hati benda tak ada kecewa. Tak ada sakit hati. Redha. Hati redha itu sabar tu dia menerima apa yang Allah tentukan, tapi hati sakit juga. Hati menderita juga, tak seronok juga. Itu kalau sabar. Itu besar pahala. Kalau sabar besar pahala, lebih lagi kalau redha. Kalau redha lagi besar pahala. Itu radiyah. Yang keempat ini mardiyah. Itu lagi bagus. Ini bukan dia redha, Allah redha dengan dia. Itu mardiyah, diredai. Yang nombor 6. Mardiyah. Allah redha dengan dia. Nak apa yang Allah redha? Yang ketujuh kamilah. Kamilah maksudnya apa? Sempurna. Nafsu yang sempurna. Seperti Nabi Rasul-Rasul. Rasul Nabi-Nabi itu sempurna dah. Seperti nafsu Nabi Ibrahim, nafsu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafsu Nabi Musa, nafsu Nabi Isa dan sebagainya. Itu kamilah, sempurna ya. Tujuh. Kita yang mana? Tuan-tuan yang mana? Pomba yang mana? Amarah lagi ke? Lawamah ke? Mulhimah ke? Mutmainnah ke? Tuan-tuan dan pomba sendiri boleh jawab. Tuan-tuan tahu apa jawapannya. Pomba pun tahu apa jawapannya. Karena dia tahu diri dia. Saya tahu diri saya. Tuan-tuan tahu diri tuan-tuan. Pomba tahu diri pomba. Ada nafsu ya. Jangan ikut hawa nafsu. Legak dia dikira sebagai israf namanya. Namanya israf. Para salafus saleh, salaf seperti orang dulu. Saleh itu majoriti yang baik-baik raga. Namanya salaf saleh. Atau nak disambungnya salafus saleh. Larangnya salafus saleh. Orang dulu-dulu yang majoriti yang baik-baik raga. Hidup sekitar 300 tahun selepas Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW khairul qurun qarni, sebaik-baik qurun adalah qurun aku. Cek yang sebaik-baik 1 tahun adalah 1 tahun aku punya. Qarni, 1 tahun sama Rasul. Summal ladzina yalunahum, kemudian mereka berada di 100 tahun setelah itu. Artinya dia orang sudah ada 1 tahun zaman Rasulullah. Lepas itu 1 tahun lagi itu membaik kan? Mana Rasulullah lagi? Summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun-kurun yang mengelilingi kurun aku. Maknanya kurun Rasulullah 1 tahun lepas itu, 1 tahun lepas itu, 300 tahun. Itu namanya salafus saleh. Namanya apa? Salafus saleh. Kita ni salafus saleh.
udah lepas Rasulullah, lepas 300 tahun namanya halaf orang kemudian. Oleh itu yang jahat-jahat majoritinya derhaka belaka. Itu halaf oleh. Zaman keduanya. Selepas 300 tahun lepas Rasulullah namanya halaf orang kemudian. Oleh itu derhaka. Nah, dia tidak zaman kami banyak derhaka daripada yang pahat. Sudah. Tengok realiti dalam kehidupan hari ini. Tengok mana ramai yang semayang tu yang tengok wayang. Orang beriman tu mana ramai orang beriman tu orang tak beriman. Sekarang ini orang beriman dengan orang tak beriman mana tu dah ramai. Orang tak beriman lagi ramai. Kerana orang yang beriman tu hanya ada 1/5 daripada penduduk dunia. 1/5 saja dari penduduk dunia yang beriman. 4/5 majoritinya kafir. Negara-negara di Amerika Selatan mana ada yang beriman? Argentina mana ada orang beriman? Semua kafir berapa tu? Brazil mana ada orang beriman? Paraguay, Uruguay, Peru, Colombia mana ada yang beriman? Diplomat beriman tu. Tapi rakyatnya kebanyakan yang kafir betul. Di Eropah banyak kan Kristian. Orang beriman tak ada, tapi tak sangat. Cuma sekarang ini berkembang. Banyak mungkin ramai. Tapi tidak seramai orang Kristian. Betul tak? Jadi, dia menganggap halal tu apa? Orang-orang kemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka. Ini salafus soleh. Salafus soleh itu apa? Orang dahulu yang kebanyakannya warak-warak belaka, baik-baik belaka, soleh-soleh belaka. Macam sahabat dulu. Para sahabat itu tuan-tuan dan perempuan paling madah, paling kudi, paling tak guna, paling koyok. Mereka semayang sunat ni bukan wajib ya, wajib tak ada masalah lah. Main sunat ada. Sehari malam 100 rakaat. Itu paling malas. Kita sampai dia bilang untuk anda dengan anda kabur menawar 100 rakaat sehari malam. Sahabat dulu macam itulah. Ada masa semayang. Dia malam tak tidur. Ada yang tidur. Bukan tidur pun, ada yang satu malam tu dia pun yang tak tidur. Semayang ada yang untuk isyak ni boleh dia bawa boleh untuk subuh. Untuk isyak boleh sama subuh. Berarti apa? Tak ada batal-batal. Kalau tidur batal untuk. Ini tak tidur. Untuk isyak tu dia bawa pada semayang subuh. Itu sahabat dulu ya. Tak ada tidur. Beribadat dia. Kita kalau itu gila itu memang. Itu sahabat dulu. Itu sahabat soleh namanya. Hari ini mana ada? Dan sunat banyak orang tua. Sunat maghrib banyak orang tua, sunat isyak banyak orang tua. Sunat zuhur orang tua. Padahal tu digalakkan tu. Zuhur berapa rakaat sunatnya sebelumnya? Tuan-tuan dan puan, kalau zuhur berapa rakaat? Berapa? 4 bagus. Rajin tu ya. Lepas zuhur berapa rakaat? 2. 4 juga. Bukan 2 ya, 4 juga. Sebelum zuhur berapa rakaat? 2. Salah. 4. Barang siapa semayang asar 4 rakaat sebelumnya, sebelum itu sunat tu ya, sunat wajib. Barang siapa semayang asar 4 rakaat sebelumnya, dia akan dijamin akan lepas daripada api neraka. Allah jamin jasad tak kena api neraka. Sampai tak nak keren. Sampai tak nak. Sampai tak nak dilepas daripada api neraka. Kalau tak, buat kan? Kemudian sebelum maghrib, berapa rakaat? Ada tak sunat sebelum maghrib? Ada tempat-tempat yang tak ada. Saya ngaju dah hotel tu, mana tempatnya? Ada lepas terus sangat ni. Bila saya tegur je, kalau ada buat. Banyak tempat yang ambil saya tegur je, kau buat. Padahal
Orang kaya lepas barat terus sama. Tak nak main sunat. Padahal Rasulullah dah kabur. Rasulullah seru kepada masyarakat. Apa kata Allah? Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. 3 kali tu. Liman syaa, baru liman syaa. Semayanglah kamu sebelum maghrib, semayanglah kamu sebelum maghrib, semayanglah kamu sebelum maghrib. Bagi sesiapa yang ingin. Itu ujung. Dah 3 kali tu Rasulullah kata bagi sesiapa yang ingin. Di mana itu kalau saya liman syaa tu maksudnya apa? Sampai terangnya buat tak? Acun tak nak buat tu. Punya lebih bingung. Di belakang tu berdiri. Orang lain semayang dia berdiri. Lengoh dia lah berdiri orang semayang. Lengoh dia. Kalau dia semayang ada lah. Ada lah. Gila dia. Sujud tak ada berdiri je. Ini dah. Ada tak situasi apa tu? Bingung apa tu? Orang semayang berdiri je. Ada tak? Sejujurnya tak ada lah. Kota Raja ni bagi belakang. Ada tempat apa tu? Bila saya tegur macam baru lah. Banyak tempat. Bukan satu dua. Banyak tempat. Saya tegur macam. Tak nak apa? Qabla apa sebelum maghrib. Kemudian setelah maghrib, macam-macam layanan. Kecuali kalau ada majlis ilmu. Kalau ada majlis ilmu lepas maghrib tu, mana lebih utama? Menuntut ilmu ke semayang? Semayang hukumnya sunnah. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Tapi menuntut ilmu tu jangan tak semayang tu. Lepas maghrib tu semayang lepas dia maghrib. Ini 2 rakaat. Habis tu duduk dan menuntut ilmu. Kalau tak ada apa-apa, tak ada program dalam tu, semayang lagi. Boleh semayang lepas maghrib tu apa? Hifzul iman, sunat hifzul iman, sunat memelihara iman. Kemudian boleh semayang lagi lepas tu apa? Awabin. Awabin untuk tawat. Kembali kepada kebenaran. Dari pelembarannya 6 rakaat kedua ya. Mana-mana sunat apa rawatib yang mengiringi rawatib. Kemudian hifzul iman, memelihara iman. Betul? Hifzul iman ma'al awabin. Memelihara iman serta dengan awabin. Awabin untuk tawat. Pelihara iman dan sama tawat. Itu paling common tu. Boleh lagi. Boleh main istikharah boleh. Lepas maghrib dengan insya-Allah. Kalau tak ada program. Sebelum isya, ada tak sunat sebelum isya? Apa? Berapa rakaat? 2. Sebelum isya 2 ya. Lepas isya berapa rakaat? Salah. Lepas isya berapa? 4. Ini dah nampak bulan bayar Ramadan sudah dah tak nak semayang. 2 rakaat dah balik. Tambah kalau di masjid di surau. Nak lekas balik aja. Tok siap pula tu ketika itu lentung orang pun susah hati nak semayang. Ada tak pula tu? Masjid orang pintu surau orang pintu. Lekas nak nutup pintu je. Gelap aja. Patutnya 4 rakaat. Siapa semayang 4 rakaat selepas isya, dia seolah-olah melakukan ibadah di malam Qadar. Di Lailatul Qadar. Apa nama malam? Lailatul Qadar apa malam? Ya Allah. Apa malam? 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dapat pahala Lailatul Qadar. Bagi syarat 4 rakaat. 4 rakaat itu jangan diselang dengan tayat awal. Satu salam. Dah patut duduk tayat awal sekarang. Itu bangun. Rakaat ketiga. Tak payah tayat awal kan. Habis itu salam ni. Habis itu baru balik ya. Itu kita, itu namanya halakul talib. Berapa ramai yang buat dulu? Berapa ramai yang buat habis itu yang betul-betul tu? Ramai itu sikit? Sikit. Ya, yang ramai ya. Lepas salam, ciao. Lepas salam, ciao. Lepas salam, baik. Lepas salam, baik. Nunggu imam berkali, tidak? Terus je. Kita nak ikut kebenaran ke nak ikut kebenaran?
nak ikut orang ramai kan, nak ikut apa yang sepatutnya kita berlaku. Waktu kita buat apa? Terus ikut orang ramai. Ikut orang ramai apa kita apa? Wa in tuti' aktsara man fil ardh yudhillukan sabilillah. Kalau kamu ikut kebanyakan orang ramai, maka mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yudhillukan sabilillah. Jangan ikut orang ramai. Ikut apa yang benar, ikut apa yang dibuat oleh Nabi, ikut apa yang dibuat oleh sahabat, ikut apa yang dibuat oleh sahabat saleh. Orang ramai bukan orang ramai. Aku mudah juga yang nak orang ramai ya. Dia pasal kita berpegang bah, majority is right. The majority is always right. Padahal sebenarnya yang betulnya dari Rasulullah. Kira. Okey ke? Ada bangkangan lagi? Ada? Ustaz tak ada buat dosa kan? Ustaz Ibrahim tak ada buat dosa kan? Bukan Ustaz tu panduannya bukan Ustaz tu, panduannya lah hadis Nabi. Itu panduannya ya, hadis Nabi. Kalau Ustaz tu sesuai dengan Nabi, dengan hadis, ikut tak apa. Tapi kalau dia buat, dia pun nak laju juga, dia pun nak lekat balik. Kerana di rumah sudah ada nunggu, Musa menjanggut dah nunggu, pendekau hujan lapuk dah nunggu. Okey apa? Sofia Loren dah nunggu, Doris Lee dah nunggu. Kalau ikut dia kan? Nak ikut apa yang kata Rasulullah SAW ya. Apa yang dibuat Rasulullah, dia adalah contoh yang terbaik. Okey. Balik dulu ya. Para salafus saleh berkata, halal tidak memerlukan berlebih-lebihan. Dan boros. Jangan kata halal tidak berlebih-lebihan, boros perlu. Boros itu apa? Membazir. Orang bazir apa gengnya? Geng bazir apa? Setan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang bazir itu member-membernya ialah syaitan, geng-gengnya, kawan-kawannya. Itu boros jangan. Barang siapa yang suka bermemah dan berlebih-lebihan dalam berlazatan dunia, nak lazat ada, tidak boleh tidak ia pasti menempuh sebab-sebab yang bakal menariknya kepada apa itu? Kepada terceburnya ke dalam lautan atau apa? Lautan tidak ternampak. Hawa nafsu, ikut hawa nafsu. Tercebur. Kalau dia boros menambah ibadah, dia akan tercebur dalam ikutan lautan hawa nafsu yang penuh dengan perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu apa? Apa itu syubhat tentang lembar? Samar-samar antara halal dan haram. Nak dikatakan halal, takut haram kepada najis. Nak dikatakan haram, bila itu halal, apa haramnya? Tepung apa haramnya? Kadang saya apa haramnya? Dia halal, tapi takut ada najis. Itu namanya syubhat. Tak nampak, kalau nampak haram. Ini syubhat apa kita tak tahu. Tapi mungkin kemungkinan ada. Mata kita beli mie kering rupanya. Mie kuning. Yang memproses itu orang kafir. Orang tak kerti tentang tahara. Tangan jilat-jilat di anjing tu, itu diuli tepung. Lepas jilat anjing tu, dia kena tahu ke kalau dah kena najis mu'alazah, kena dibasuh dengan 7 kali air, salah satu air campur dengan tanah, ada tahu ke mana? Dia belajar kan? Jadi mana najis tangan tu, uli tepung. Lepas tu dah uli buat mie. Betul? Kering. Buat mie segera. Atau mie basah boleh. Jual kedai. Kita membeli sekilo. Betul ambil mie tu, buat mie rebus. Buat mie kari. Buat mie apa lagi? Mie sop. Itu makan dia amat sedap. Apa yang kita makan apa? Najis yang datang daripada anjing. Itu
Itu namanya syubhat, tak nampak ni. Kalau nampak haram, ini tak nampak, itu namanya syubhat kan. Jadi jaga syubhat tu. Kata Nabi syubhat tu apa? Dhamma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukannya. Mana yang tak ragu buat, ya ragu yang buat. Itu ya. Malah perkara-perkara haram sekalipun, perkara syubhat yang haram buat juga. Sebagaimana yang diakui oleh orang-orang biasa, kita lah. Biasa mencubanya, lalu merasa insaf dan menyesal. Kalau menyesal okey tu, menyesal okey tu, bukan nak kabar tu. Setelah termasuk di hatinya nasihat, orang nasihat dia, nasihat masuk dalam hati. Itu apa? Nah, kalau mau diinsaf, boleh bertobat, ambil dosanya. Kalau cek syarat-syaratnya lah, ambil dosanya. Dan itu dari Nabi, at-taibu minal dzambi kaman la dzamba lah. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Itu dengan nasihat. Bukan orang-orang jahil. Orang jahil dia tak tahu. Jahil ada dua. Satu namanya jahil basit, dan satu namanya jahil murakab. Yang bahaya basit itu murakab. Murakab, dia tak tahu bahawa dia itu jahil. Dia rasa dia pandai, dia rasa dia betul. Dia tak tahu dia tak betul. Lalu dia buat benda yang tak betul. Dia rasa betul, tak ada apa-apa. Jahil murakab. Ngaji tak siap, belajar tak siap, dengar ceramah tak nak, jahil murakab. Kan dia rasa dia pandai. Dia tak tahu bahawa dia itu bodoh. Sedangkan dia memang bodoh. Dari basit dia sedar, dia tahu dia itu bodoh, dia belajar. Dia tak tahu apa ada harapannya. Ini apa itu? Jahil kan? Jangan jadi jahil dari murakab. Bukan orang yang jahil yang tertipu. Orang jahil itu tertipu, orang murakab yang tertipu. Paling tertipu je orang kafir. Orang yang huruf, paling huruf orang kafir. Malah kasih sekolah terperaya mereka dengan kehidupan dunia. Itu paling tertipu ya. Dan tertipu ataupun orang yang bodoh atau degil. Bodoh sombong. Ada orang bodoh sombong. Udah ada bodoh sombong itu. Mungkin orang daripada nampak orang daripada sombong itu bodoh. Itu bodoh sombong. Degil. Kerana orang-orang ini akan menelan yang syubhat. Syubhat makan juga. Lebih-lebih yang haram makan juga. Yang syubhat dan yang haram sekaligus. Semua dua makan. Tanpa menghiraukan nasihat atau teguran. Tegur tak boleh. Umi apa haramnya? Anda tahu tu apa haramnya? Roti apa haramnya? Padahal roti itu kadang-kadang diadu oleh orang kafir. Buat roti. Biskut apa haramnya? Digaul orang kafir. Digaul dengan apa? Biskut-biskut tu ya. Yang diproses oleh orang kafir. Tak sedar. Itu apa namanya? Dia tak ikut ya. Ataupun tak peduli. Tak kira haram, makin pandai ada. Tak kira orang tua mungkin sahaja. Kemudian mereka mendakwa bahawa apa yang mereka makan itu adalah halal. Biskut ada haramnya, halalnya. Padahal memproses itu tak kira, katanya halal kan? Dan mereka hanya memilih yang halal semata-mata. Patut begitulah kita pilih yang halal saja semata-mata. Sesudah itu mereka pun mula menegakkan benang basah. Benang basah itu menegakkan kebatilan dia. Dia rasa dia betul. Berhujah saja. Yang menegak benang yang basah. Dengan hujah-hujahnya. Jempol kuat itu nak menang dia bukan nak cari kebenaran, nak cari kemenangan. Tengok apa pandai tengok. Malu dia buat. Nak cari kemenangan, bukan nak cari kebenaran. Patutnya kita boleh bertengkar dengan cara mencari kebenaran. Bertengkar dengan baik-baik, berdialog dengan baik-baik, berbahas dengan baik.
Allah kata wajadilhum billati ahsan. Berbahagialah kamu dengan cara yang baik. Ada hujah dan sebagainya. Ini dah kira nak tengok aja. Dengan hujah-hujahnya yang rendah itu serta meminta pula diberikan takwil untuk apa? Interpretasi ataupun hukum yang lain daripada yang sebenarnya. Yang boleh takwil orang yang ulama boleh takwil, kita tak boleh. Ulama boleh takwil di mana yang lain. Contohnya yadullahu fawqa aydihim. Contoh ayat Quran tu, yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah mengatasi tangan-tangan mereka. Sahabat dulu tak ada takwil. Bila Allah kata ada tangan tu, ada tangan lah. Tapi tak sama, mana bentah dia tak tahu. Tangan ya. Serupa dengan tangan-tangan mereka. Ulama-ulama akhirnya mereka beri mana yang lama, beri mana yang lain. Tangan-tangan Allah itu bukan tangan sebenarnya. Tangan-tangan Allah itu ditakwil mereka beri mana yang lain mengatakan kekuasaan Allah. Jadi tak lari daripada apa? Daripada akidah sebenarnya. Jadi ditakwil apa? Kuasa Allah itu mengatasi kuasa-kuasa yang lain. Itu namanya takwil. Memberi makna yang baru, makna yang lain daripada hak yang benar. Tapi yang boleh takwil itu orang yang pandai bahasa Arab, orang yang pandai Quran, orang yang hafal Quran itu boleh takwil. Haji Ibrahim tak boleh takwil, cakap Arab tak boleh. Haji Ibrahim tak boleh cakap Arab, orang putih boleh lah. Dia tak boleh takwil. Tapi mana takwil yang dah ada itu boleh. Dan buat oleh ulama. Imam Syafi'i boleh, Imam Hanafi boleh, Imam Hanbali boleh, Imam Maliki boleh, semua boleh ya. Itu ulama-ulama besar boleh takwil. Haji Ibrahim tak boleh. Lagi satu apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tak mati, yang kekal, yang selama-lamanya kekal ialah wajah Allah. Ada tulis wajah Allah, wajhu wajah. Wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Wajah Allah yang amat agung lagi amat mulia. Dia tak mati-mati. Wajah Allah tak mati-mati. Di wajah itulah yang jadi apa? Jadi perbahasannya. Wajah tu apa? Kita faham wajah tu muka. Muka Allah tu apa muka saya kan? Ada hidung ya? Ada telinga ya? Ada apa? Ada mata. Ada apa? Ada kedut-kedut ya? Ada gigi rompang. Gigi saya nak rompang kita tahu tak pakai gigi palsu. Apa itu kan? Wajah Allah. Apa wajah saya ni? Bukan. Sahabat-sahabat dulu bila sebut wajah Allah tu wajah Allah lah. Tapi mana apa dia tak tahu kan? Entah Allah yang tahu. Tapi tak sama dengan wajah aku kan? Ayat itu selamat, paling selamat. Tapi ulama-ulama hendak bagi penjelasan lagi diberi makna yang lain. Wajah Allah tu ditakwilnya kepada zat Allah. Wajah dari zat diri Allah Taala tu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal yang tak binasa ialah wajah Allah yang amat agung lagi amat mulia. Itu wajah ya. Zat Allah Taala tu, diri Allah Taala, zat bukan proses vitamin karbohidrat itu zat makan. Zat Allah ke diri Allah tu. Itu boleh kita tahu kan? Tapi bukan kita yang tahu, ulama-ulama yang boleh tahu kan? Itu ya. Sesudah itu mereka pun mula menegakkan benang basah dengan hujah-hujah yang rendah, serta meminta pula diberikan takwil-takwil, iaitu interpretasi. Interpretation, yang penting interpretation. Itu yang tidak boleh diterima. Dia interpretasi pun tak boleh diterima. Padahal yang patut mereka tunjukkan ialah warah. Patutnya mereka tunjukkan warah tu. Sungguh-sungguh komited dalam melaksanakan perintah Allah dan meningkatkan larangannya. Itu orang warah. Bukan warah untuk berjawab jawaban itu pakaian kan? Warah tu punya hati tu sentiasa ingat Allah Taala. Ini namanya warah. Padahal yang patut mereka turutkan ialah warah dan takwa. Takwa itu dibuat sekali yang suruh tinggal sekali
dan takwa kepada Allah. Kerana yang demikian itulah yang dituntut. Ini memang disuruh jadi takwa, ittaqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, takwa kamu dengan sebenar-benar takwa. Suruh kita jadi takwa. Dan kalau nak selamat contoh depan, paling paman, paling bawah sifat takwa. Baru dijamin oleh Allah selamat kan? Bila takwa baru dijamin oleh Allah. Tak ada takwa tak ada jaminan. Mungkin selamat, mungkin tak selamat. Tapi kalau takwa Allah garanti. Di dunia Allah jamin selamat. Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang takwa. Di dunia, di akhirat Allah jamin juga. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang takwa itu sentiasa dalam darjat yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Dalam surga yang terdapat air yang berpandukan. Itu untuk orang takwa ya. Disuruh kita tu. Ditunjukkan ialah warang dan takwa kepada Allah. Kerana yang demikian itulah yang dituntut. Disuruh, diperintahkan itu dan menjadi orang takwa itu. Kalau ini tidak boleh dilakukan, maka sekurang-kurangnya patutlah mereka merasa insaf. Contohnya sedar dia yang bersalah, ngaku salah. Selain daripada Allah, aku ni bodoh, aku ni tak reti, aku ni bukan reti, itu ngaku. Ini payahnya keberadaan aku. Dia mengaku dia pandai, dia mengaku dia cara, dia mengaku dia hebat. Sedangkan dia apa tak tahu. Itu yang jadi payah. Bahkan dia tuntut ya. Dia dilakukan itu maka sekurang-kurangnya patutlah mereka merasa insaf dan sedar akan kesalahan yang telah mereka lakukan, mereka tempuh itu. Lalu merasa muram, sedih. Syarat taubat diantaranya mesti menyesal. Menyesal itu bukan dengan ketawa. Yang menyesal adalah aku berzina atau apa itu kan? Menyesal itu apa? Tanda apa? Menangis. Itu tanda orang menyesal kan? Menangis. Tapi bukan semua orang menangis menyesal. Dan bukan semua orang menyesal menangis. Tapi di antara tanda menyesal itu dia menangis. Kalau senyum, dia teringat pengamuda-muda dating dengan boyfriend. Yang wayang itu, cerita warisan dari hantu. Bukan tangan dalam bangun juga lah. Orang pegang tangan. Ada tak jenis orang begitu? Dia minta mana yang wayang ni? Saya sebab hantu yang wayang ni. Senyum, misal. Sudah tua tu, senyum tu. Tak ada menyesal tu. Tak ada lah. Dia mesti dia antaranya menyesal. Syarat taubat ada 3. Kalau dia dosa dengan Allah. Yang pertama menyesal. Yang kedua meninggalkan maksiat itu. Yang ketiga berazam tidak melakukan maksiat itu. Itu 3 syarat taubat ya. Kalau ada dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan manusia, tambah lagi 1. Selesaikan masalah dia dengan manusia. Hak manusia terhadap manusia yang lain ada 4. Yang pertama maruahnya. Yang kedua agamanya. Yang ketiga hartanya. Yang keempat keluarganya. Itu selesai tempatnya. Itu kalau ada dosa dengan manusia. Baik. Tapi kalau dengan Allah 3 tu. Yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan maksiat itu, yang ketiga berazam tidak akan melakukannya lagi kan. Tidak insaf dan sedar akan kesalahan yang telah mereka tempuh itu. Lalu merasa muram dan sedih. Itu menyesalkan dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Banyak beristighfar. Tapi sebab kita astaghfirullahaladzim. Kan astaghfirullah kira mana dia? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu istighfar ya. Istighfar mana? Pernah setengah para salaf saleh tadi, salafus saleh. Pernah setengah para salafus saleh ditanya begitu, dari mana sumber makanan kamu sumber makanan kamu apa dari salafus saleh itu? Jawab mereka dari sumber yang sama, yang kamu sekalian mendapatkannya. Kalau kalian di market
pasal-pasal ya. Sama aja. Akan tetapi manakah sama orang yang makan sambil menangis dan orang yang makan sambil ketawa. Kami makan menangis, sedih. Kalau menangkan memang Allah. Kalau makan sambil ketawa, kak tengah makan. Peringatan si studios, kak peringatan musang janggut, kak. Mana sama kan? Sama makan orang nangis apa? Insaf. Taubat kepada Allah, istighfar itu yang sering nangis ya. Dan orang yang tahu tak ada nangis. Orang tahu itu seronok. Allah sajalah yang maha mengetahui. Allah saja yang maha mengetahui. Baik, akan datang kita baca jalan warang para salafus saleh ya. Jangan nak jadi orang warang. Jangan jadi orang yang macam salafus saleh. Macam sahabat-sahabat dulu. Macam Tamin, macam Tamin, salafus saleh namanya 300 tahun. Selepas Rasulullah tahun di zaman 300 tahun kan, ya. Jadi banget salafus saleh. Di mana nak jadi macam Imam Ghazali, di mana nak jadi macam Imam Syafi'i, di mana nak jadi macam Imam Malik, di mana nak jadi macam Imam Hanafi dan sebagainya. Itu salafus saleh. Kita ni apa nama dia? Jawab benar ngaji orang dulu ya. Kita ni apa? Orang dulu yang baik dia mengatakan salafus saleh kita apa? Doa penat ngaji orang tadi dah sebut dah. Halafut oleh. Sebut halaf oleh. Jadi halafut oleh. Halafut oleh. Artinya zaman yang kemudian yang majoritinya jahat-jahat saja. Itu bos halafut oleh. Tangan-tangan dulu dipanggil salafus saleh. Macam mana nak jadi macam sahabat dulu? Macam mana nak jadi orang warang? Kita ni bukan warang, lawan warang apa? Lawan warang apa? Wakrang. Jadi kita ni warang tu wakrang. Wakrang ada yang cakap pun nombor satu wakrang pun yang cakap tu ya. Apa boleh tak kira? Orang warang tak ada itu. Itu akan datang di baca hijabah ya. Alright. Sekian dulu. Ada ustaz dah? Ada ustaz ni? Ada? Dah ada? Dah datang? Kalau tak datang pun tunggulah. Saya nak kata. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Oh, pandai orang itu. Objection overruled. Has anybody got any problem? No problem. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa? Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia juga dapat. Nak cari? Hanya ada di kota Raja. Ya? Memang tuan-tuan dan puan. Kalau semua dapat, muridnya bijak-bijak. Kalau semua tak dapat, seorang tak dapat, apa? Bukan murid bijak. Kalau semua tak dapat, bukan murid bingung, apa? Tok gurunya bongong, tok gurunya bingung, tok gurunya tak penting aja. Jadi kredit itu murid tak ada apa-apa, tok guru yang kena. Alright, sekian dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.